Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan gembira dan bersedia untuk menerima pembelajaran kita pada hari ini. Baik, hari ini kita masuk kepada satu tajuk baru, iaitu berkaitan dengan bahan. Okey, jadi bila sebut bahan ni biasanya kita terbayang apa? Apa yang berada di dapur kita. Bahan tu seperti macam gula, tepung, minyak masak, beras dan sebagainya. Itu bahan-bahan masakan lah. Bahan juga terdapat di dalam bilik darjah kita. Sebagai contohnya gam, apa lagi, kertas, kelip kertas dan lain-lain lagi yang kita boleh gunakan untuk menghasilkan sesuatu. Kalau ayah kita pula berkebun, bahan-bahannya apa? Okey, contohnya tanah, baja, okey, ataupun kalau dia bertukang ke apa-apa, okey. Jadi bahan contohnya macam pasir, simen, air, itu maksudnya bahan. Okey. Jadi di bawah tajuk bahan ni kita nak tahu macam mana cara kita nak menghasilkan bahan yang bercampur lah. Okey. Jadi objektif yang kita nak capai ialah yang pertama, menyatakan 5 cara menghasilkan bahan yang bercampur. Jadi setengah bahan ni kadang-kadang dia bercampur aduk antara satu sama lain. Macam mana cara kita nak hasilkan dia? Okey. Yang kedua, menerangkan 5 cara menghasilkan bahan. Jadi kita menyatakan sekarang ni kita perlu boleh menerangkan bagaimana kita melakukannya. Okey, 5 cara menghasilkan bahan yang bercampur berdasarkan rajah yang akan ditunjukkan, dan juga ada video lah, nanti kita tengok macam mana. Baik. Jadi yang kamu lihat sekarang ni, ini adalah contoh beberapa bahan yang telah bercampur antara satu sama lain. Contoh skru kan. Okey, kat skru ni kalau kita nampak ada yang panjang, ada yang pendek, ada skru kepalanya besar, ada skru yang kepalanya lebih kecil sikit. Jadi telah bercampur antara satu sama lain. Macam mana kita nak asingkan dia? Yang kedua ni ada bahan makanan, macam ada gula-gula, ada kacang sikit, ada kismis. Dan dia bercampur. Macam mana kita nak asingkan dia? Okey, yang kat sini sayur. Dalam sayur ni, masakan ni, kita nampak macam ada daging sikit, ada lada sikit. Okey, jadi ada sayur. Jadi macam kamu ni, setengahnya tak suka makan sayur, kadang-kadang kamu kena asingkan, ataupun kamu tak boleh makan lada, kena asingkan sikit lada daripada sayur yang kamu nak makan ni. Jadi macam mana caranya kita nak asingkan? Okey, yang seterusnya macam ni, bahan masakan mak kamu di dapur ni. Okey, ada rempah ratus ni kan. Nampak tak? Dia tak apa ni, tak diasing dan sedang bercampur antara satu sama lain. Yang ni pula air kopi, air minuman, dia bercampur. Nampak tak ada keladak-keladak dia sikit tu. Okey, dalam tu ada gula, ada air kan. Jadi takkan nak minum terus keladak-keladak tu. Jadi kita kena asingkan dia juga kan daripada air yang kita nak minum tu. Macam mana cara dia? Yang last kali ni apa dia? Pakaian kita kan. Mungkinlah pakaian ni semua bersih lah agaknya kan, bahawa dia ambil daripada jemuran. Tapi kena diasingkan mana pakaian kamu, mana pakaian ibu kamu, mana pakaian ayah kamu, mana pakaian adik kamu. Dan kat sini pun kita akan mengasingkan pakaian kita, dan banyak lagi lah bahan-bahan yang kita perlu asingkan setiap hari. Jadi itu sebabnya kita nak kena belajar macam mana cara kita nak asingkan. Baik, yang pertama kita boleh asingkan dengan cara menyisih. Daripada perkataan sisih lah. Sisih tu maksudnya kita asingkan, ataupun kita apa ni, ambil yang satu ni kita letakkan dia ke tempat lain kan. Contohnya macam sekarang ni ada gambar meruku dan bercampur dengan kacang hijau. Okey, jadi ada orang mungkin dia tak suka makan kacang hijau, dia nak asingkan antara meruku dengan kacang hijau. Kita sisihkan dia hanya menggunakan tangan. Jadi menyisih ni mengasingkan dua bahan yang besar-besar. Maksudnya saiz besar ni yang kita boleh pegang dengan jari atau tangan kita lah. Macam sekarang ni lah, kacang dengan meruku kan kita boleh pegang. Jadi selagi kita boleh pegang, kita boleh sisihkan dia guna jari ataupun tangan kita. Ini namanya menyisih. Okey, apa lagi yang kita boleh sisihkan? Contohnya macam alat tulis kita, pemadam dengan
klip kertas bercampur dalam satu bekas. Jadi kita ambil pemadam letak tempat lain, klip kertas letak tempat lain. Okey, jadi sekarang kita lihat video macam mana kita boleh mengasingkan bahan dengan cara menyisih. Okey, baik. Dengan mangkuk ni kalau kita lihat ada pelbagai komponen. Okey, ada sel kering, ada pemegang mentol, ada suis dan sebagainya, dan semua komponen ni kita boleh pegang gunakan jari, tetapi dia tidak mempunyai bentuk yang sama. Jadi untuk itu kita boleh asingkan dia secara menyisih. Okey, kita lihat macam mana menyisih ni kita lakukan untuk mengasingkan komponen-komponen ni. Okey, kita letakkan pemegang bateri di satu tempat. Okey, kemudian di satu tempat lain kita letakkan pemegang mentol. Okey, ada pemegang mentol lagi. Okey, pemegang mentol lagi. Okey, yang ni apa pula? Okey, ini suis. Okey, kita asingkan satu tempat baru. Okey, ada satu lagi suis lagi. Okey, kita jumpa apa lagi? Okey, pemegang bateri. Okey, pemegang bateri lagi. Nampak tak kita sisihkan macam ni? Okey. Okey, yang ini okey, pemegang mentol lagi. Okey. Kemudian kita ada mentol. Okey, kita buat lagi satu tempat lain. Okey. Okey, okey, untuk sel kering kita asingkan lagi ke tempat yang lain. Okey, akhirnya kita dapatlah sisihkan semua komponen ni tadi. Baik, tu tadi video macam mana kita nak menyisihkan bahan. Jadi banyak lagi lah bahan yang kita boleh asing dengan cara menyisih ni. Dengan syarat bahan yang bercampur tu bersaiz besar. Termasuklah pakaian kita tadi tu, yang awal cikgu tunjuk tu kan. Okey. Cara yang kedua ialah dengan mengayak. Mengayak ni daripada perkataan ayak lah. Ayak ni macam tapis. Jadi mengayak ni ialah untuk mengasingkan bahan yang bersaiz halus dan bersaiz besar. Tadi bahan saiz besar dengan saiz besar. Sekarang ni saiz halus dengan saiz besar. Contohnya macam dalam gambar ni tepung. Tepung dengan mungkin dah bercampur. Dalamnya dah terdapat apa tu? Kacang. Apa lagi? Mungkin kismis agaknya. Jadi kalau kita nak gunakan tangan, nanti tangan kita tu bergelombang dengan tepung kan. Jadi kita gunakan ayak. Okey, jadi ayak tu kita masukkan bahan tu di atas ayak, lepas tu ataupun ke dalam ayak, lepas tu kita goyang-goyangkan ayak tu. Jadi yang halus akan jatuh melalui ayak tu. Dia, ada macam jaring-jaring kecil kan pada ayak ni kan. Okey, jadi dia akan jatuh ke bawah, dan yang tak boleh melepasi ayak tu adalah bahan yang bersaiz besar, akan tinggal pada ayak tu. Jadi kita tunjuk macam mana ayak ni dilakukan. Kat sini kita ada campuran tepung dan juga kacang. Jadi jom kita tengok macam mana kita boleh asingkan campuran ini dengan cara mengayak. Okay, kita masukkan pada ayak. Kemudian okay, kita angkat ayak tu dan kita goyang-goyangkan ayak tu. Okay, nampak tak? Tepung jatuh ke bawah dan kacang tertinggal di atas. Sebab apa? Saiz tepung lebih kecil berbanding saiz kacang. Jadi sebab tu dia boleh melepasi jaring-jaring yang terdapat pada ayak tu. Baik, tu dia macam mana cara kita mengayak bahan. Okey. Dengan syarat bahan tu mestilah bahan halus dan bahan yang bersaiz besar. Kalau dua-dua saiz besar tak boleh guna ayak. Kita guna sisih tadi macam yang awal lagi tadi kita tunjuk kan. Okey. Okey. Jadi tu dia ayak. Jadi kita pergi kepada yang ketiga. Cara yang ketiga. Okey, menggunakan magnet. Okey ni. Okey, kamu dah tahu kan magnet ni macam mana kan? Okey, magnet ni dia boleh menarik objek-objek yang diperbuat daripada logam biasanya. Jadi kadang-kadang ada objek yang diperbuat daripada logam, dia bercampur dengan bahan yang bukan logam. Okey, jadi yang logam ni dia boleh ditarik oleh magnet. Jadi mudahlah. Okey,
kita hanya gunakan magnet. Sebagai contohnya dalam gambar ni ada klip kertas, dia terjatuh di atas pasir dan telah bercampur. Jadi nak senang, daripada kita nak kutip satu-satu tu, kita gunakan magnet dan kita dekatkan magnet tu pada pasir. Jadi hasilnya kita nampak bahan-bahan yang boleh tarik oleh magnet tu, contohnya macam klip kertas ni, apa lagi, jarum, pin, paku akan terlekat pada magnet. Jadi senanglah. Yang tak boleh terlekat dia akan tertinggal. Macam contoh ni pasir kan. Jadi ini cara yang agak mudah lah untuk kita mengasingkan bahan, dengan syarat salah satunya mesti boleh ditarik oleh magnet. Kalau dua-dua tak boleh ditarik oleh magnet, kita tak boleh gunakan magnet. Okey. Ataupun dua-dua boleh ditarik oleh magnet. Contoh, klip kertas ni dia bercampur dengan paku. Jadi bila kita letak pada magnet, semualah tertarik oleh magnet. Jadi terpaksa juga kita asingkan dia menggunakan cara sisih tadi. Jadi tak boleh lah. Dia syarat dia mesti satu ditarik oleh magnet, yang satu lagi tidak boleh ditarik oleh magnet. Okey, jadi nak jelas lagi, kita saksikan macam mana mengasingkan bahan menggunakan magnet ini dijalankan melalui video berikut ini. Baik, kita lihat kat sini. Kat sini kita ada garam yang telah bercampur dengan serbuk besi. Nampak tak yang warna gelap-gelap ni? Serbuk besi. Serbuk besi ni macam senang kata kita tengok kalau kita potong besi, guna gergaji besi kan, kita nampak ada abuk yang jatuh kan. Jadi serbuk tu dikumpul, itulah dia serbuk besi. Jadi dah bercampur dengan garam. Jadi macam mana kita nak asingkan? Jadi kita tahu serbuk besi ni ia boleh ditarik oleh magnet. Jadi kita lihat bagaimana sekarang magnet ni digunakan untuk mengasingkan antara serbuk besi dan juga garam. Okey, jadi kita letak je magnet berhampiran dengan serbuk besi tu dengan campuran tu. Nampak tak? Serbuk besi tu telah ditarik oleh magnet. Yang tertinggal di bawah hanyalah garam. Nampak? Betapa mudahnya kita mengasingkan dia. Kita buat lagi. Tu dia. Okey. Dah lihat tadi kan video tadi kan. Jadi senang kan macam mana kita nak asingkan bahan. Okey. Jadi yang kita nampak tadi tu bahan yang lagi halus tu, serbuk besi dengan garam pun masih boleh diasingkan menggunakan magnet tadi. Okey. Jadi kita lihat cara yang keempat untuk kita mengasingkan bahan. Okey, apa cara yang keempat? Ini menuras. Okey. Mungkin ni satu perkataan yang baru pada kamu. Okey, menuras. Macam mana cara menuras ni dan apa kegunaan menuras? Menuras adalah untuk mengasingkan bahan pepejal daripada bahan cecair. Kamu nampak tak tadi? Awal tadi cikgu tunjukkan ada kopi kan. Tapi kopi tu dia ada keladak dia. Macam mana cara dia? Ni dia. Caranya ialah kita boleh gunakan kertas turas. Kertas turas ni dia berbentuk bulat. Jadi kita lipat 4, kemudian kita bentukkan dia macam kon. Kita kena letak dia pada satu corong turas dan kita tuangkan bahan yang bercampur. Okey, sebagai contohnya dalam gambar ni merupakan campuran air rebusan bunga raya. Dia rebus bunga kelopak bunga raya tu, jadi dia punya keladak-keladak tu bercampur sekali dengan air. Jadi dia nak asingkan sekarang. Keladak tu pepejal. Macam tadi kopi tadi, serbuk kopi tu pepejal. Air kopi tu dia adalah cecair. Jadi kita gunakan kertas turas ni, nanti hanya yang cecair saja yang jatuh ke dalam bekas yang bawah, manakala pepejal akan tertinggal di dalam kertas turas ni. Okey, jadi nak nampak lebih jelas lagi macam mana cara kita boleh menuras bahan, kita saksikan video ni. Baik, kat sini kita ada campuran antara susu mungkin dengan air. Okey, kemudian bagaimana kita nak asingkan dia. Okey, ini kertas turas kita lipat macam tu. Kita lipat 4 dan kita letakkan pada corong turas. Okey, kemudian kita tuangkan campuran tadi ke atas kertas turas. Nampak tak? Okey, bila kita tuang, air akan jatuh ke bawah, ke dalam bekas. Okey, di bawah corong turas. Nampak tak? Air tu lebih jernih sedikit daripada tadi kan? Okey, dan
kita akan dapati yang susu tadi nampak tak? Ia tertinggal pada kertas turas. Baik, kamu pun dah lihat kan bagaimana cara penurasan ataupun mengasingkan bahan pepejar daripada cecair dengan cara menuras tadi dijalankan. Yang tadi tu ditunjukkan macam susu, susu dengan air. Kamu boleh menuras lumpur dengan air menggunakan cara yang seperti ditunjukkan tadi. Yang penting salah satunya cecair, salah satu lagi pepejal. Jadi itu menuras. Itu adalah cara yang keempat, dan kita pergi kepada satu cara yang terakhir. Apa dia? Mengapung. Daripada perkataan apung. Bila kata apung ni, kita kena ada air lah. Jadi apa dia mengapung? Mengapung ialah mengasingkan bahan yang boleh terapung daripada yang tenggelam. Jadi sekarang ni pula kita nak mengasingkan bahan, satu tu dia boleh terapung, satu lagi dia boleh tenggelam. Tapi pada peringkat awal dia bercampur antara satu sama lain. Sebagai contoh dalam gambar ni, dia ada pasir, ada ranting-ranting kayu dan macam-macam lagi lah. Asalnya dia bercampur dalam satu bekas. Tapi kita tahu ranting ni kalau kita letak air, nanti dia terapung, kan? Jadi kita pun letaklah air. Jadi hasilnya nampak tak? Mana yang tenggelam tu, dia akan tertinggal di bawah bekas, dan yang terapung tadi dia akan terapung lah di permukaan air. Jadi senanglah kita nak asing atau betul kita nak buangkan dia dan sebagainya. Jadi nak tunjukkan lagi dengan lebih jelas bagaimana cara mengasing menggunakan cara mengapung ni, kita saksikan video berikut ni. Kat sini kita ada polisterin. Yang putih ni polisterin dan bercampur dengan batu di dalam mangkuk ni. Jadi mari kita lihat bagaimana cara mengapung boleh memisahkan kedua-dua bahan ini. Jadi kita ambil air dan kita tuangkan ke dalam bekas tersebut. Nampak tak sekarang? Polisterin telah terapung dan berada di permukaan air, manakala batu kekal berada di dalam bekas, di bawah dasar bekas. Jadi nampak kedua-dua bahan tersebut telah pun diasingkan dengan cara mengapung. Baik, tu dia tadi bagaimana kita mengapungkan bahan untuk mengasingkan dua bahan yang asalnya bercampur, batu dan juga apa tadi, polisterin. Jadi kita juga boleh gunakan cara yang sama untuk kita asingkan antara batu dengan daun kering ke dan sebagainya. Ini salah satu lagi cara, tapi syaratnya adalah satu tu terapung, satu lagi tenggelam. Dia mesti ada dua sifat yang berbeza. Sama jugalah dengan yang pertama, kedua, ketiga, keempat tadi tu. Dia salah satu bahan tu dia tak sama dengan yang satu lagi. Dia punya sifat dia. Jadi cikgu rasa kamu dah dapat memahami cara bagaimana kita boleh mengasingkan bahan-bahan yang telah bercampur di sekeliling kita setiap hari. Jadi dengan penerangan yang telah pun cikgu sampaikan itu tadi, maka diharapkan kamu dapat menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini dan dapat menjawab soalan-soalan dan juga menyempurnakan latihan-latihan ataupun tugasan yang telah pun cikgu berikan. Dan untuk itu cikgu ucapkan selamat belajar, jaga diri, jaga kesihatan, patuhi SOP pada setiap masa. Semoga kita akan berjumpa lagi pada sesi PDPR di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.